kembali menemui peminat-peminat setia. Syahadah akan terus disiarkan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi kita akan ketahui tarikh dan juga waktu siarannya sebentar lagi. Ya, untuk lebih alim untuk berbincang tentang program ini bersama dengan saya pagi ini Puan Azura Muhammad Yusof, penolong pengarah unit majalah dan dokumentari, dan juga Puan Hayati Hani Abdul Aziz, pengarah lokasi. Selamat pagi. Okey. Program Syahadah yang akan bersiaran sepanjang bulan Ramadan. Apakah kelainan yang dibawa pada tahun ini manakala kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 ni? Okey, kelainannya adalah dari tajuk itu sendiri, refleksi kalimah yang perlu ada pada diri kita semua. Sebab seiring dengan suasana semasa, kita perlu muhasabah diri kita, dan suasana semasa itu akan membuat kita kuat. Jadilah itu kelainan Syahadah kali ini. Kalau selalunya Syahadah akan membawa kita ke lokasi-lokasi di seluruh dunia untuk melihat keadaan dan cara hidup saudara-saudara kita yang beragama Islam, terutama sekali dalam keadaan di mana mereka merupakan minoriti, dan kita memahami dan menyantuni kehidupan mereka. Tapi kali ini bagaimana sebagai pengarah lokasi? Okey, untuk kali ini kita ada bawakan perubahan di mana kita lebih kepada lokasi kita lebih kepada Kuala Lumpur, Putrajaya, sekitar Kuala Lumpur Putrajaya, dan tapi kita gabungkan package yang telah kita buat Syahadah terlepas, antaranya negara-negara masih lagi Bosnia, kita kongsikan dengan Korea, Russia. Jadi gabungan tu kita terapkan, dan di Kuala Lumpur sendiri, untuk di Malaysia sendiri kita buat adanya Datuk Dr. Izhar Arif sebagai peneraju rancangan kita tahun ni. Tak pernah lagi ada pengacara untuk Syahadah. Antara suara latar sahaja. Betul. Antara pengisian program Syahadah ni apakah yang akan diperketengahkan dalam program ini nanti? Okey, Syahadah musim ke-15 masih lagi mengekalkan konsep dokumentari. Cuma ada elemen suntikan pentadabbur. Peneraju kami iaitu Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Jadi setiap episod beliau akan mentadaburkan ayat yang berkaitan dengan sesuatu topik itu. Contoh macam untuk hari ini topik dia pasal pengguna bijak tidak dipijak. Jadi ada sepotong ayat yang sesuai untuk dikaitkan, dan visual-visual yang kita ambil adalah visual-visual yang berkaitan dengan topik tersebut yang kita ambil daripada bahan-bahan kita yang terdahulu. Seperti Yati cakap, sejak tahun 2014 ke atas kita ada lokasi di negara Rusia, Bosnia, Korea, Kemboja, Vietnam, Australia. Itu akan guna semulalah untuk maknanya akan dikaitkan kembali. Yes, betul. Dan juga menariknya kalau anda menonton Syahadah sebelum ini, ada perkaitan seperti dengan Korea, di mana misi dari Malaysia sebenarnya membawa keislaman itu sebenarnya ke Korea. Jadi ada perkaitan itu yang menarik kepada saya lah sendiri sebagai mualaf untuk menonton Syahadah. Apakah antara yang menarik tahun ini dari segi soalan-soalan kuis dan juga peluang untuk para penonton kita memenangi hadiah-hadiah hebat? Okey, untuk soalan kuis, yang pertama sekali semalam, itu episod pertama, ayat yang ditanya, soalan saya adalah apakah ayat yang dibaca oleh Datuk Izhar. Jadi kena tengok daripada awal, sebab sebelum ni pun tak pernah lagi kita sentuh tentang ayat-ayat Quran. Dan akan datang kita akan tanya soalan berkaitan dengan negara-negara yang dah dilawati, yang akan dipaparkan dalam Syahadah tahun kali inilah. Menariknya kali ini bukan sekali siar saja, dia ada banyak kali ulang. Semestinya. Sebab untuk Syahadah kita tahu waktu 6.30 tu memang waktu puncak. Ada kemungkinan ada yang terlepas untuk menonton. Jadi di TV1 siaran untuk menonton dan mendapatkan hadiah mesti tonton di TV1 pukul 6.30 petang. Tetapi kalau terlepas boleh tonton pukul 10.30 malam di saluran berita RTM. Jadi kami berterima kasih pada pihak SES kerana sudi untuk mengulang siaran rancangan Syahadah pada hari yang sama, dan juga boleh ditonton di TV1 sekali lagi pada waktu sahur pukul 4 pagi. Dan semalam kalau saya lihat sesi Syahadah semalam, dia tekankan tentang bagaimana Al-Quran itu sendiri sebenarnya diturunkan. Mungkin ada topik-topik yang menarik seperti itu lagi selepas ini ataupun macam mana?
Kalau mengenai topik, kita ada juga berkenaan dengan halal, makanan halal, produk halal. Sebab kita tahu Datuk Dr. Izal sendiri memang pakar tentang halal haram makanan produk Malaysia. Kemudian kita ada juga berkenaan dengan pelancongan di Malaysia. Sebab kita sekarang pandemik kan, jadi macam mana kupasan isu-isu tu ada dalam Syahadah kali ini. Okey. Dan masih lagi juga menyingkap kisah hidup saudara-saudara kita di seluruh dunia. Itu adalah yang dibawakan menerusi program Syahadah ini. Untuk penonton kali ini, apakah maklum balas yang diterima setelah tontonan semalam? Alhamdulillah. Kami masih lagi ada penonton setia. Buktinya daripada respon atas jawapan kuis. Dan kita pun dah ada nama 3 pemenang. Untuk makluman, Syahadah sebagai menghargai kesetiaan penonton, kami ada kuis harian bermula daripada 1 Ramadan iaitu semalam dan sehingga ke penghujung Ramadan, 30 Ramadan. Di samping itu, kami juga ada kuis terkumpul. Kuis terkumpul, kami akan tanyakan soalan itu pada hari Sabtu dan Ahad. Soalan yang sama kami ulang pada Sabtu dan Ahad. Kita bagi bonus lah supaya mereka boleh ingatkan. Dan untuk soalan kuis harian, penonton perlu menjawab di akhir rancangan dan penerbit kami akan memilih pemenang yang betul, yang tepat dan akan menghubungi untuk dimaklumkan dalam SPM keesokan harinya. Maknanya setiap hari ada pemenang yang berlainan. Ya. Untuk kuis terkumpul pula, pemenang perlu hantar keempat-empat set jawapan itu pada malam raya nanti. Itu yang nak tahu kan, ada episod khas raya nanti macam tahun lepas? Ada ke tak ada? Ada. InsyaAllah ada. Dan untuk kuis harian, Alhamdulillah kami mendapat tajaan daripada Olive House. Untuk kuis harian, barangan bernilai RM350. Manakala untuk kuis terkumpul, barangan bernilai RM1,000. Jadi nantikan kuis dan juga hadiah-hadiah hebat ini seperti mana yang sedang disiarkan di kaca TV anda, tarik-tarik untuk soalan terkumpul. Jadi untuk makluman para penonton, adakah kita juga mempunyai laman Facebook atau sebagainya untuk mereka berkongsi dan juga memberikan maklum balas? Kita ada sebagai kata tadi, kuis pun di dalam Facebook. Jadi cari Syahadah, pastikan jumpa di Facebook dan komenlah, hantarlah komen anda, dan pada yang nak jawab soalan tu tunggu selepas habis rancangan. Kita pun masuk Facebook. Kita akan masuk refleksi kalimah itu adakah akan berkaitkan topik itu dengan situasi kita yang berada di pandemik ni sekarang ni? Semestinya. Ya, semestinya. Seperti yang kita ada topik yang bertajuk jangan putus harapan. Ini memberi kekuatanlah kepada kita. Betul. Dan Ustaz ada explain tentang kerja sebab kita work from home. Dan dia jelaskanlah, dihuraikan work from home tu macam mana sebenarnya yang halal dalam Islam, ikut Islam. Haryati, apakah cabaran utama dalam menghasilkan program ini di lokasi dalam pada kita menghadapi pandemik? Yang pertama sekali, sebab bukan saya seorang saja, saya ada juga beberapa penerbit yang lain membantu untuk kelancaran penerbitan ni. Jadi pertama sekali kami memang bila kata Syahadah dah nampak dah, kata view tu memang beautiful, mesti cantik. Pemandangan cantik. Jadi di Kuala Lumpur kita kena carilah apa yang cantik di Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah kita dapat jumpa macam di Muzium Kesenian Islam. Kita ada juga pergi ke Taman Sarjana Hijau. Nampaklah sinonim dengan negara-negara di luar negara. Lepas tu kita dapat juga ke Nasrul Al-Quran, National Quran. Mana bagi kerjasama kat kita untuk penggambaran. Jadi itulah antara kata cabaran lah untuk buat kali ini, dan bekerjasama dengan Datuk. Alhamdulillah dapat dimudahkan. Mula tu takut juga, segan juga dengan Datuk kan, tapi alhamdulillah dimudahkan lah. Dari segi motif untuk montaj dan juga visual-visual yang disampaikan juga ada sedikit pembaharuan yang dibawa untuk tahun ini. Bagaimana anda mencari idea untuk membawa perubahan ini, Wan?
Itu adalah sebenarnya perbincangan daripada tim syahadah. Memang pada mulanya bila kata nak buat syahadah tapi tak boleh pergi luar negara. Macam mana kan? Lepas tu kami berbincang, ada yang kata nak macam ni, ada nak macam tu, tapi oleh kerana syahadah ni dah masuk musim ke-15. Jadi kami kena mengekalkan konsep dokumentari syahadah. Sebab bila orang tengok syahadah, orang nak yang jenis yang ala dokumentari. Kami tak boleh pergi ke rancangan bicara wara. Jadi kami memikirkan satu elemen yang perlu untuk menguatkan syahadah. Sekarang itulah ada elemen tadabbur, di mana kalau sebelum ni ada ayat-ayat Quran cuma dibacakan sedikit, tidak ada penjelasan yang mendalam. Tapi kali ini kita letakkan penjelasan yang mendalam. Dalam kesempatan ini saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaanlah kepada pihak yang menaja lokasi kami macam Yati cakap tadi, iaitu Muzium Kesenian Islam, Nashrul Quran, Masjid Tuanku Mizan, dan Taman Sarjana Hijau Perbadanan Putrajaya. Di samping penaja-penaja lain, Olive House, butik Baisera dan Amilia Aiman. Dan kuis telah pun bermula semalam. Mungkin ada hint-hint yang akan diberikan setiap penghujung rancangan atau macam mana? Pastikan saksikan. Setiap kali sebelum masuknya iklan rancangan tu akan ada soalan kuis keluar. Okey. Kena tunggu. Jadi sekali lagi kita wawarkan masa siaran untuk syahadah dan juga siaran-siaran ulangannya. Silakan. Jangan lupa setiap hari 6.30 petang di TV1 dan juga ulangan di TV1 pukul 4 pagi. Dan boleh juga ditonton di saluran berita RTM pukul 10.30 malam. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Azura Muhammad Yusof, penolong pengarah unit majalah dan dokumentari, dan juga Puan Haryati Hani Abdul Aziz, pengarah lokasi. Baik, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk menonton syahadah dan kita ada wawarkan sedikit berkaitan dengan kuis RTM yang akan terus kami bawakan sepanjang siaran-siaran di RTM, bukan saja Selamat Pagi Malaysia. Dan kuis kali ini berkisar seorang tokoh yang memang dekatlah juga dengan hati saya, sebabnya orang Penang. Perlu saya bagi soalannya lah. Soalannya nama seniman agung negara Tan Sri P. Ramlee mula terkenal melalui program apakah? Nak baca petikan ni macam dah bagi jawapan sebenarnya. Betul. Bagi sikitlah. Tetapi kita baca sahajalah ya. Petikan ini adalah petikan yang mengisahkan penglibatan Tan Sri P. Ramlee sebenarnya di RTM bila bintang radio 1952 telah melahirkan bakat seni tersohor negara, iaitu Tan Sri P. Ramlee yang menjadi juara pada tahun tersebut. Antara lain seniman SM Salim, juga R. Azmi. Sejak itu ramai lagi seniman negara berjaya dilahirkan melalui bintang radio, iaitu Rafiah Buang pada tahun 1964, S. Ahmad 1966, M. Daud Kilau dan Aspalela Abdullah 1968. Dan peserta yang menang dalam pertandingan bintang radio diberi peluang untuk melahirkan album sebagai penghormatan kepada artis-artis yang banyak sebenarnya kita bagi hint tu, Terence. Banyak, tapi rasanya dia orang dah tahu dah lah jawapannya. Jadi kalau dah tahu jawapannya, tunggu ada 2 lagi soalan yang akan ke udara dalam siaran-siaran berikutnya. Dipastikan anda terus setia untuk menonton kami di RTM. Baik, kita telah pun sampai di penghujung rancangan Selamat Pagi Malaysia sepanjang 2 jam kami bersiaran. Semoga apa kami kongsi kepada anda dapat memberi manfaat sedikit sebanyak kepada anda di luar sana. Nantikan soalan-soalan berikutnya Bis Malaysia dan pastikan sahih, iaitu soalan-soalan berkaitan dengan kuis RTM ini. 3 soalan setiap hari menemui anda. Kumpul, jawab dan menang. Sekian daripada saya Fatimah Muhammad. Dan saya Terence Das. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat berpuasa dan kita akan jumpa lagi esok.